Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Saudara pengurusi, Cikgu Zul, yang dihormati Ustaz Musa Sadri, para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, ibu-ibu dan bapa-bapa Indonesia, ibu-ibu dan bapa-bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada malam ini saya dapat hadir lebih awal dari yang sebelum. 3 tahun lalu ya Ustaz, saya pernah hadir ke sini, tapi tengok-tengok dah tinggal Ustaz dengan kakak pukul 10, sebabnya hujan lebat masa itu. Tak apa, Alhamdulillah, saya selepas mesyuarat di KL tadi terus bawa saudara-saudara kita ni, 3 orang, saudara Rohingya ada bersama kita ni, datang ke sini. Alhamdulillah, saya senang sekali dapat bertemu dengan tuan-tuan, perempuan di sini. Saya bagikan presentasi ini kepada 2. Satu, presentasi tentang Rohingya, tapi tidaklah terlalu detail sebab waktu yang singkat ya. Kalau boleh saya nakkan biar kita ada dialog, terutama sekali isu Syria yang panas sekarang ni. Jadi saya nak bagi masa, apa yang tuan-tuan, perempuan tak berapa jelas, sila soal, insya-Allah. Saya akan cuba menjawab, kerana di Syria ni saya pernah duduk dan bertalaki di Syria tahun 1992, 1994. Jadi rasanya kalau isu yang panas sekarang ini patut kita jawab secara tuntas. Kalau tidak nanti dia jadi keliru. Okey. Mulakan dengan kita sebenarnya, sebelum saya mulakan tajuk Rohingya ni, satu dari usaha yang sedang kami lakukan ialah namanya Flotilla to Arakan. Flotilla to Arakan ini adalah satu inisiatif NGO antarabangsa ingin membawa seramai mungkin, tetapi kapal yang pertama ni 100 orang saja, bawa orang dari kalangan artis, dari ulama, dari berbagai-bagai agama dan sebagainya. Kita ajak naik bersama atas kapal ni, kemudian kita cadang nak pergi sana, nak tengok apakah yang sebenarnya terjadi kepada saudara Rohingya. Setakat ini, sampai saat ini, tidak ada satu pun media antarabangsa yang boleh masuk ke Myanmar. Baru ini ada dapat laporan, sedang dia bercakap dengan seorang wartawan antarabangsa, tak lama kemudian kepalanya putus. Baru ura-ura ada pihak lain buat flotilla, Perdana Menterinya telah memberi amaran. Jadi saya, berdasarkan kepada pengalaman saya di atas kapal Mabi Marmara, Israel pun taklah seganas itu. Israel pun tak seganas itu. Walaupun 9 orang mati atas kapal Mabi Marmara ketika itu. Okey. Kenapa kami adakan program ini? Sebelum itu saya nak berbalik sedikit pengalaman masa Mabi Marmara. Selepas Mabi Marmara, kami masuk juga bersama dengan 40 orang rakyat Malaysia, dapat anugerah daripada Perdana Menteri masa itu. Anugerah ini
ialah berupa surat, tapi dia orang offer kalau nak pasport, 2 pasport boleh. Jadi Palestin offer. Dan inilah beberapa program kita dalam beberapa tahun ini dengan berbagai-bagai syarat inilah aktiviti. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat di peta ini, yang tanda merah itu adalah Arakan. Arakan State. Tapi sebelum kita tengok ke atas, kita kena lihat di kawasan atas ataupun sekangkang kera ni. Kawasan ini adalah kawasan di mana letaknya Fatani. Dan Fatani ini adalah wilayah yang konflik. Sebab dari konflik tersebut adalah kerana mereka tidak boleh terima negara mereka, tanah mereka itu dijajah oleh Siam. Ini mungkin Cikgu Zul banyak tahu tentang itu. Jadi atas saja daripada Malaysia, terlalu dekat. Dekat sekali dengan kita. Sejak 1909, selepas dari perjanjian Bangkok, Inggeris mengakalin, ya, orang Indonesia panggil akalin. Akalin ni rekayasa, buat penipuan, memperbodohkan orang Melayu. Tanah itu adalah tanah Melayu. Tapi Inggeris, dia kata tak apa. Kamu ambil 4 wilayah ini, Fatani, Yala, Naratiwat dan Songkla, kamu ambil. Dan kami ambil Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Tuan-tuan, konflik ini berlaku seperti itu. Ternyata konflik-konflik seperti ini berlaku kerana ada somebody yang ngatur dia. Ada rekayasa, ada penipuan. Tetapi penipuan cara yang smart. Dan begitulah juga dengan tanah Arakan. Sampai kita terima sekarang ini WhatsApp, seolah-olahnya orang Rohingya ni tidak ada negara. Tuan-tuan, punya manipulasi media dan sebagainya, sampai ada mereka sanggup mengatakan bahawa mereka ni Bengali, datang daripada sana, datang dari sini, tiba-tiba menumpang tanah Myanmar. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ternyata modus operandinya sama. Inggris berperanan juga di situ. Kita pergi jauh lagi. Kita pergi jauh sampai ke Palestin. Tuan-tuan, sama juga. Inggris adalah pengatur supaya gerombolan Yahudi datang dari Eropah berbondong-bondong masuk dan mengambil tanah orang Palestin. Kenapa saya ceritakan kaitan ini? Saya ceritakan kaitan ini sebab ada satu hal yang besar yang diputuskan oleh ulama, Rabitah Ulama Palestin. Rabitah Ulama Palestin mengeluarkan fatwa 80 km pertama, iaitu termasuk tanah Gaza, adalah 80 km pertama dari jaraknya Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa ke Gaza jaraknya 79.4 km. Wilayah ini adalah wajib mempertahankan tanah tersebut. Siapa saja yang duduk di tanah tersebut dalam lingkungan 80 km wajib mempertahankan tanah tersebut. Sekiranya tidak, maka jatuh ke 80 km kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sejak 1948 tanah Palestin dirampas. 1969 Masjid Al-Aqsa dirampas. Maknanya kewajipan itu bukan lagi kepada orang Palestin, tetapi kewajipan itu sudah jatuh kepada seluruh umat Islam yang mengucap kalimah syahadah, mesti dan bertanggungjawab terhadap
tanah yang dirampas oleh Israel. Apa implikasi dia? Implikasinya adalah implikasi akidah kita. Implikasinya ada kepada masa depan kita di akhirat nanti. Kalau kita biarkan saudara kita di Thailand, di selatan Thailand, Fatani, menderita tanpa ada pembelaan daripada umat Islam, terutama sekali yang berdekatan, macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita biarkan saudara kita diarahkan, diseksa, dibunuh, dirogol, tak tahu nak cerita. Nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini kaitannya yang saya katakan tadi. Jadi seolah-olahnya mereka mau padamkan peta Arakan itu. Seolah-olahnya orang Rohingya ni tak pernah wujud. Sejak 1982 mereka tidak ada lagi kerakyatan. Tuan-tuan, orang Rohingya ni tidak ada kerakyatan. Bermakna mereka adalah manusia yang tidak ada negara. Mereka tidak ada pasport. Mereka tidak ada kad penalan. Mereka tidak boleh kahwin. Mereka tidak boleh mendapat pendidikan. Mereka tidak boleh mendapat kesihatan, jaminan kesihatan. Apalagi sebagai warga negara. Apa sahaja, sebutlah. Orang Rohingya tidak mendapat hak sebagai warga negara. Baru ni saya panggil ketua-ketua Rohingya. Saya tanya, kamu duduk Malaysia mau berapa lama? Ada yang kata, okey saya sudah 10 tahun. Ada yang 20 tahun. Saya kata, kamu mau duduk sini berapa lama? Ada sebahagian daripada mereka tu dah hilang dia punya rasa nak balik ke tanah air. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu begini? Bukankah hari-hari saudara kamu dibunuh? Ada adik-adik kamu dirogol. Kenapa sampai begini? Tuan-tuan, saya panggil NGO Indonesia, panggil NGO Fatani, tanya kepada mereka. Sampai NGO Fatani kata, 30 tahun lalu kami seperti kamu. 30 tahun yang lalu kami seperti kamu. Rumah kami dibakar, keluarga kami diperlakukan seenaknya. Ternyata tuan-tuan, begitu parah sekali orang-orang Rohingya yang sudah duduk lama di sini dan dia terlupa tanah airnya. Jadi anak-anak muda ini, saya bagi tahu kepada mereka, mesti ada dalam kepala kamu, elder, iaitu saya ada tanah air dan saya berhak untuk kembali ke tanah air. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak muda ini, cikgu. Apa yang boleh kita lakukan? Ini 2015 kita kumpul NGO Malaysia, Indonesia dan sebagainya di Aceh masa itu. Menurut data daripada PBB yang keluar pada tahun 2015, antara bulan bulan Mac dan ke atas 25,000 keluar. 2,000 kita dapat temui di Aceh, 1,000 di Thailand, 2,000 masuk ke Malaysia. Maknanya 5,000. Saya tanya dengan mereka yang dapat diselamatkan, mana lagi? Dia kata 7 atau 8,000 diselamatkan oleh Turki. Mana lagi? Ada 12,000. Lalu kata mereka, mungkin mati begitu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan 12,000 boleh mati begitu saja. Tidak ada pembelaan langsung oleh dunia. Ini realiti kepada mereka. Kalau kita lihat di sini banyaklah sejarahnya, ya. Kalau kita nak baca satu persatu terlalu ini, ya. Saya nanti masa kita ini. Ini kalau tuan-tuan boleh lihat di sini macam mana isu Rohingya ni boleh terbongkar dan sebagainya, ya. Ini bukan lagi satu hal yang tersembunyi. Saya tidak terlalu jauh, saya nak ambil 2015. Apa yang terjadi pada mereka ialah di pantai Aceh, yang saya katakan tadi dapat 2,000. Itu pun diselamatkan oleh nelayan Aceh.
Setelah mereka cuba masuk ke Aceh, tiba-tiba di sempadan perairan Aceh itu, ketua tentera laut tak benarkan masuk. Lalu mereka terpaksa ke tengah laut semula. Dan ketika di tengah laut, mereka berlakulah pergaduhan dan kapal pecah. Ketika kapal pecah inilah nelayan-nelayan Aceh datang menyambut mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata nelayan Aceh kepada tentera Indonesia? Pak, kalau bapak mau tembak, tembaklah saya. Tembaklah kami, kata nelayan Aceh. Subhanallah, tuan-tuan, dengan pertolongan saudara-saudara nelayan di Aceh itulah yang menyebabkan kita dapat selamatkan 2,000 orang Rohingya di Aceh. Sebahagiannya yang gambar tuan-tuan lihat di penjara itu, kami dapat lihat dan kita dapat temui mereka, hantar bantuan juga pada mereka di Thailand. Tuan-tuan tahu macam mana pengalaman mereka cerita kepada kami. Ada masalah. Ini 3 tahun lalu dah mula daripada ditangkap dan sebagainya. Satu daripada masalah tahanan di Thailand ialah mereka tidak dapat makanan halal. Jadi babi dengan ayam goreng sekali. Tuan-tuan bayangkan, ada Tok Imam dan sebagainya yang berjanggut. Dia nak jatuhkan imej imam tu. Lalu apa mereka buat? Ketika nak jamu, dia agihkan. Oh, yang babi dia letak sebelah, yang ayam dia letak sebelah, yang ikan dia letak sebelah. Lalu mereka protes. Alhamdulillah, sekarang ada NGO yang datang membantu. Sekarang ni dah 3 tahun lebih, 4 tahun. Namanya Ustaz Ismail. Jadi Ustaz Ismail ni dengan keluarganya masak 3 kali sehari untuk bagi makanan halal kepada saudara-saudara kita Rohingya ni. Dan begitu juga Uyghur pun ada juga di sana. Tuan-tuan lihat ini. Kalau kita lihat badan mereka, ya, kurus kering. Cuba tuan-tuan bayangkan, kapal ini adalah kapal ikan yang sepatutnya boleh naik 30, 40, paling ramai pun 100. Tuan-tuan tahu berapa ramai mereka naik atas kapal? 400. Apa yang terjadi? Mereka cerita ada yang tak boleh duduk. Kalau nak duduk kena bergilir. Air macam mana? Air mengharapkan air hujan. Sebab kalau semua bawa air, tenggelam kapal. Saya tanya makanan macam mana? Beras semua. Beras pun sama. Mereka tak boleh bawa banyak. Boleh bawa untuk 4 hari. Apa yang terjadi? Sebahagian daripada mereka untuk makan, mereka tumbuk beras, tumbuk beras. Kalau tak ada air yang hujan, mereka ambil air laut, campurkan dan makan. Untuk tahan perut saja. Saya tanya macam mana anak-anak kecil ni? Mereka kata sama juga. Tumbuk beras, campur dengan air, perahkan dengan baju. Jadi air dari nasi tadi tu, beras tadi tu, itulah yang anak-anak tu makan, minum. Jadi sebab itu sebahagian daripada mereka tak tahan dan meninggal. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan susah nak bayangkan ya. Tapi ketika kita sambut mereka di Langkawi, di Penang dan sebagainya, ada sebahagian mereka tu turun dari kapal, boom, jatuh. Boom, jatuh. Ternyata dia hidup, sebenarnya dia macam tak hidup. Jadi kalau kita tengok cerita, dengar, subhanallah, itulah penderitaan saudara kita. Okey. Apa yang terjadi ini antara wilayah yang terbongkar. Kami ada misi bulan Mac. Tapi yang terbongkar kejadian ini pada bulan Mei. Masa itu kami pergi, tim kami pergi, Malaysia, Indonesia pergi bertemu dengan konsul. Kita ada konsul di Sadau, ya. Kita minta izin untuk pergi ke tempat ini.
Tapi kata beliau, kata mereka tidak boleh bagi jaminan keselamatan. Yang kedua, kalau katakan kita masuk, pasti kena tembak. Sebab yang menjaga mereka ini, kawasan seperti ini, kawasan tempat tahanan ini adalah gangster dan juga tentera. Tentera Thailand, sebahagian daripada polis Thailand, dan juga ada polis Malaysia pun ada cari makan kat sini. Yang ini bukan fitnah, sebab memang kena tangkap pun polis yang buat bekerjasama menjadi human traffickers. Tuan-tuan, apa yang terjadi kalau tuan-tuan lihat di sini, macam kandang lembu. Dia taruhnya, tuan-tuan lihat ini, dia gunakan buluh, dan mereka tidak ada lantai biasa saja. Nah, itulah. Dan di sini kalau kita lihat, di sini ada satu kawasan kemah khas untuk perlakuan seks. Hari-hari orang datang diperkosa di tempat ini. Ini ada ni, kemah deraan seks. Tuan-tuan, kalau kita tak nampak, tak apa lagi, bini kita kena rogol. Ayah tengok anak dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok di depan mata, macam mana perasaan? Inilah yang berlaku. Sampai mati. Diperkosa sampai mati. Ada di antara mereka yang sengaja dibuat supaya tak boleh jalan. Diletakkan kayu antara bawah lutut itu dengan bawah lutut, dia ikatkan. Jadi kalau tak ada orang jaga pun mereka tak lari. Tak boleh lari. Ini yang berlaku di sempadan. Ini di Wang Kelian. Cuba tuan-tuan lihat. Mereka dibunuh, diperkosa dan dibiarkan mati dalam tahanan. Kenapa dibiarkan mati? Sebab dia ada jual. Okey. Dia tunjukkan foto. Ini ada berapa? 10,000. Ya, harga 10,000. Boleh bayar berapa? Dia berdealing. Bila tak boleh tak ada jualan, tak boleh nak jual dan sebagainya, dibiarkan mereka mati bersendirian di situ. Kenapa terbongkar kisah ini? Terbongkar kerana ada 2 orang lelaki Rohingya dapat melarikan diri dan menginfokan kepada pihak orang kampung, dan orang kampung bawa polis dan sebagainya. Berapa ramai tuan-tuan? Mayat yang ditemui 39 di Thailand, mayat yang ditemui di Wang Kelian, sempadan Malaysia Thailand 139. Saya rasa Allah frust pun ada. Sebab saya tahu, kami tahu, dan kita hantar surat ke mana-mana. Tolong mereka ni, tolong. Kita hantar kepada Myanmar, kedutaan Myanmar. Disuruhnya letak surat kita dalam box je. Taklah kita dalam box surat tu disuruhnya kita letak. Apa perasaan kita tuan-tuan? Ini realiti yang berlaku kepada saudara kita. Langkah sudah habis dah. Sebab 3 pakatan 3 negara, Malaysia, Indonesia, Thailand, 2015 sampai 2016 ada kesepakatan. Tapi apa yang terjadi adalah masih lagi ada. Bahkan sekarang ni tuan-tuan dah ramai kat Malaysia ni. Menurut yang tahun lepas 50,000 Rohingya. Sekarang katanya dah meningkat berapa puluh ribu lagi. Baru ini KDN ada buat statement. Keseluruhan pelarian di Malaysia ada 160,000. Saya pun pelik juga, macam mana Malaysia boleh tahan tanggung semua ni ya. Sepatutnya yang menanggung mereka ini bukan Malaysia. Yang menanggung mereka ini adalah United Nations. Realitinya United Nations sama ada duit tu entah ke mana, wallahu alam. Realitinya mereka sekarang ni untuk dapatkan makan hidup seharian, mereka terpaksa kerja di merata-rata tempat. Apa yang berlaku ialah ketika mereka bekerja di merata tempat, mereka tidak akan dapat bayaran seperti bayarannya
orang biasa bekerja. Kalau katakan gaji orang lain 1,500, mereka mungkinlah dapat 1,000. Tidak ada insurans. Tadi sembang dalam ini, saudara Ismail cerita, saya kata kenapa tak bagi tahu saya? Dia kata semalam jumpa polis, polis minta berapa ratus? 1,000. Ini bukan fitnah. Saya suka sampaikan ni, banyak kali saya sampaikan pun. Nak tangkap-tangkaplah saya, apa masalah. Tuan-tuan, kita ni malu tuan-tuan. Pihak uniform kita sepatutnya menjaga mereka ini. Tengah malam telefon, abang, bulan puasa. Telefon, abang, ini ada orang minta RM400. Ni dekat mana? Dekat pintu masjid. Orang buat kerja, buat solat ibadat dan sebagainya, mereka tunggu depan pintu masjid, tahan pukat. Ni apa ni? Kalau tak ada rasa malu pada diri sendiri, ingatlah rezeki itu datangnya daripada orang susah ni. Mereka ni tak ada kerja. Mereka ni lari daripada pembunuhan. Tiba-tiba kaut duit mereka. Tiap bulan datang. Deal penyudahnya dia cerita semalam, tinggal RM300. Subhanallah, saya takut pada Allah SWT. Kalau saya tak tegur tuan-tuan yang ambil duit-duit haram ni, esok saya ditanya oleh Allah SWT. Tuan-tuan nak sakit hati, silakan sakit hati. Saya tak heran pun. Banyak kali saya buat, pergi ke balai-balai ni. Pasal apa tahan mereka ni sampai berapa hari dah ni? 12 hari. Saya kata maksimum berapa? 14 hari. 2 hari lagi. Rupanya tunggu. Saat lagi keluarga ni datang bawa 1,000. Saat lagi keluarga ni datang bawa 1,000. Allah. Kita ada maruah. Tuan-tuan, inilah realiti yang kita hadapi. Dalam perhimpunan kita di Aceh, kita telah minta ada beberapa tuntutan. Tuntutan pertama, Kedutaan Besar Myanmar dan kaki tangan Kedutaan Myanmar di seluruh negara ASEAN keluar. Tak jadi. Tak jalan. Kedua, kami akan mendesak pemerintah negara-negara ASEAN untuk memberhentikan izin kerja kepada pekerja Myanmar. Tak jalan. Bahkan mereka kata, oh tak boleh kata kita ada bisnes di Burma, di Myanmar. Ketiga, kami akan melancarkan kempen agresif bersama semua negara ASEAN untuk memboikot semua produk dan urusan perdagangan dari Myanmar. Pun tak jalan. Keempat, pemerintah Myanmar perlu mengakui status warga negara. Sampailah ni tak ada. Dan memberhentikan genosida. Tak ada juga pembunuhan ya, besar-besaran. Dan memberhentikan perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan kepada etnik Rohingya. Tak jalan. Tahun lepas berpuluh ribu mati, tahun ini pun terjadi lagi. Kali ini di Mangdor pula. Pemerintah Myanmar menerima kembali semua. Ini semua tak jalan. Mereka tak mau. Bahkan berkata macam-macam orang Rohingya ni. Kena memulangkan semua aset harta benda. Tuan-tuan, bila mereka lari, inilah yang mereka inginkan. Sebab mereka akan tinggalkan tanah, mereka akan tinggalkan rumah, mereka akan tinggal apa saja yang ada di atas tanah tersebut. Tuan-tuan, sekarang ni mereka buat macam mana? Dulu mereka buat, mereka pergi kepung kampung itu, kemudian dia masuk rumah ke rumah. Rumah si A diikatnya, anak bini semua diikat. Kemudian dia potong telinga, dia potong hidung, dia potong kaki sikit, menjerit. Akhirnya bila hari ini dia bakar. Yang rumah-rumah lain tu lari dah, masa itu dia tembak. Yang terlepas, tapi biasanya akhirnya mereka terpaksa pergi ke laut. Itu laut tu naiklah kapal tadi. Sekarang ni buat cara lain pula tuan-tuan. Sekarang ni mereka buat macam mana pula? Mereka buat datang dengan tentera, dengan polis, dengan apa, bawa bulldozer, boom, ditolak dan dibakar, habis, selesai. Mereka nak pergi ke mana? Mereka terpaksalah masuk berlari dengan apa saja yang boleh, berlari masuk ke Bangladesh. Nak lari ke mana lagi tuan-tuan?
Tak ada dah tempat nak lari melainkan di Bangladesh saja. Saya sampai sekarang bila saya teringat tu, perempuan ni cerita, perempuan Rohingya cerita di Pulau Pinang masa saya sambut ni. Saya tengok pasal apa dia pegang anak ada semacam ni. Saya tanya pasal apa pegang anak kuat sangat. Dia kata, saya tengok sendiri anak kawan saya ditarik dari pegangan tu dan dicampak dalam api. Saya tengok bukan saja perempuan, bapak-bapak tu pun kalau dia orang tidur dekat lokap tu, dia peluk anak ada. Allah Akbar. Ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita. Kenapa mereka ada orang tanya pasal apa lah semua nak datang Malaysia? Nak datang Malaysia, nak datang negara mana lagi? Takkan nak pergi negara Buddha lah. Sebab itu mereka datang ke Malaysia. Alhamdulillah. Dari sudut ini saya kena menghargai pula tentera laut misalnya. Alhamdulillah mereka bagi sokongan. Marine kita ya, dia bagi informasi selamatkan saudara-saudara kita ni, kemudian diproses oleh immigration dan sebagainya. Ini bagus, alhamdulillah. Kalau tak ada orang tolong dekat sana, habis mati semua. Cuma ada satu orang, dua orang, bukan semua pun yang jahat. Ada satu orang, dua orang yang busukkan kita ni. Yang lain tu alhamdulillah mereka tolong sampai dapat selamat saudara kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat di sini menyerukan semua komunitas Buddha. Kita minta menyeru kepada semua komunitas Buddha di ASEAN untuk melakukan penekanan kepada pemimpin Buddha dan seluruh penganut Buddha di Myanmar untuk berlaku adil kepada etnik Rohingya. Ini desakan kita buat, hantar surat dan sebagainya. Tapi macam tak berjalan, tak berfungsi. Mendesak, yang ke-8, mendesak pimpinan Majlis Buddha di ASEAN untuk menghentikan tindakan diskriminasi terhadap Rohingya. Dia tak macam kita punya pemimpin ya. Kalau Buddha ni dia cara lain pula, dia cara nak menyelesaikannya. Yang ke-9, membuka akses bagi media massa antarabangsa, pengamal sosial dan NGO untuk masuk ke arakan Myanmar bagi mendapatkan info sebenar. Ini pun masih belum dapat. Satu orang datang, saya bagi khutbah di IBDA, di Jitra datang. Dia kata, saya pun sama misi sebelum ini. Dia kata, dia cerita, media, salah sebuah media Malaysia, tiba-tiba ada orang jerit, dia kata, bunuh. Bila dia seorang menjerit bunuh, habis satu kampung tu datang, bunuh. Nasib baik ada satu orang, ketua kampung, dia kata, oh, yang ni, dia kata, mohon jangan dibunuh. Mohon jangan dibunuh, katanya. Sebab, orang ini, katanya, orang Malaysia ni pernah tolong kami masa kami kerja. Orang Myanmar tu ada juga yang baik. Datang ke Malaysia, cari makan, jadi orang Malaysia tolong dia. Lalu dia kata, jangan. Tuan-tuan, disebabkan sepatah cakap orang Myanmar tadi, terselamatlah media kita di bumi Myanmar ni. Tapi malam tu juga mereka kena habis semua lari daripada hotel. Sebab hotel kata tak sanggup. Sebab nanti orang ramai datang bakar hotel dia. Akhirnya malam itu juga mereka selamatkan diri keluar daripada kawasan arakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini realitinya. Ke-10, PBB, OIC dan ASEAN perlu mengambil tindakan tegas. Setakat ini tak ada apa tindakan tegas. Macam tak ada jadi apa-apa. Samalah juga dengan Syria, dengan mana-mana tempat PBB ni, oh, tak ada apa-apa. Ke-11, jika tuntutan kami ini tidak dilaksanakan, kami akan menyeru umat Islam di seluruh dunia untuk berangkat menyelamatkan saudara-saudara kami di Myanmar. Poin di sebelah sini adalah poin tahun 2016-2017 ini, tuan-tuan. Yang saya tunjuk ini gambar semua ni, inilah dia komitmen kita. Ketika saya buat presentasi di Indonesia, satu orang makcik, dia kata, Pak Mus, macam mana? Katanya ada satu tim Indonesia ni sudah mau berangkat 1,000 orang katanya. Berangkat ke mana, Bu? Mau berangkat ke Myanmar. Mau buat apa? Mau perang.
Saya kata kalau mau perang pun janganlah diisytiharkan, sebab sebelum kita pergi dia orang serang kita dah. Tapi semangat orang Islam Indonesia sampai begitunya. Ya, jangan salah faham, bukannya saya nak ngajak tuan-tuan perang pula. Maksud saya ialah umat Islam seharusnya sensitif. Rasa ini saudara kita. Kita bersaudara dengan mereka. Mereka berakidah yang sama dengan kita. Seharusnya ada perasaan itu. Ya, ada perasaan itu. InsyaAllah, tuan-tuan, sokongan dari tuan-tuan, perempuan, insyaAllah kita akan laksanakan program ini. InsyaAllah. Ini maknanya sudah tak ada dah. Kami pergi ni bukan nak perang, bukan. Tapi kita nak bawa profesional, kita nak bawa artis, kita nak bawa politikus, kita nak bawa siapa lagi yang bersama-sama atas kapal ni supaya break the siege. Kita nak pecahkan kepungan ini. Sebab sekarang ni saudara kita terkepung. Seperti orang tak ambil tahu. Dunia tak ambil tahu. Kita nak pecahkan kepungan ini. Dan ini adalah strategi masa yang kita akan lakukan insya-Allah. Ini antara NGO yang terlibat. Inilah realitinya. Mereka ini tahun lepas juga ketika mereka turun di Aceh, ya, dan juga ketika mereka turun di okey. Apabila berlaku lagi masalah ini tahun ini, maka kami bulan 12 yang lalu kita kumpulkan ketua-ketua NGO sebahagian daripadanya, NGO Rohingya, memahamkan kepada mereka satu daripada masalah mereka ini adalah kerana mereka tidak ada kaunsil. Sebab mereka tidak ada pasport. Jadi tak boleh melobi negara-negara besar. Tak boleh melobi Turki, tak boleh melobi Saudi, tak boleh melobi negara-negara ini. Lalu kita cadangkan pada mereka, kepada ketua-ketua Rohingya ini, iaitu wujudkan namanya International Rohingya Council, iaitu council ini adalah kerjanya, mereka ini adalah kerja melobi. Ya, melobi kerajaan-kerajaan besar ni, kerajaan negara Islam khasnya, supaya membantu mereka. Diajar macam mana nak membina sebuah negara dan sebagainya. Dan hasil daripada pertemuan tersebut, oleh kerana di situ ada NGO Indonesia, Fatani dan Ustaz Musa juga hadir masa hari itu, sepakat kita mengatakan bahawa kita harus membantu saudara-saudara Rohingya ini dengan cara yang betul. Sebenarnya makan bukan solusi yang terbaik. Sebenarnya mereka kalau hidup damai tenang, mereka ada tanah ladang yang cukup bagus. Ya, ada lembu, ada apa lagi, semua cukup makanan mereka. Mereka ada laut, mereka boleh tangkap ikan, tak ada masalah. Tetapi mereka sekarang ni dinafikan hak mereka sebagai warga negara. Ini masalah mereka. Yang kita minta International Rohingya Council ini berperanan untuk membantu saudara Rohingya ini supaya dapat hak seperti mana manusia lain. Dan proses ini sedang berlaku, insya-Allah kita akan terus melaksanakan, dan badan ini akan dikawal oleh international NGO daripada Turki, daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Kontrol badan ini supaya berjalan mengikut kepada standard badan perundingan antarabangsa. Ada beberapa lawyer dengan kita dan sedang kita siapkan ini insya-Allah. Sokongan daripada tuan-tuan amat kita hargai. Dan satu daripada strategi kita adalah kita wujudkan namanya Flotilla to Arakan. Ini program Flotilla to Arakan ini adalah gabungan NGO-NGO antarabangsa cuba melaksanakan satu program namanya Flotilla to Arakan supaya pecah kepungan ini. Ya. Ini antara poster-poster yang kita siapkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sekretariat antarabangsa, Flotilla antarabangsa, dan kita sedang siapkan sekretariat Malaysia, Indonesia, Thailand. Dan mana tahu kalau tuan-tuan ingin berhajat bersama-sama untuk mendukung perjuangan Rohingya cara yang betul, ya. Kalau setakat demonstrasi dia, tuan-tuan, macam saya kata tadi lah, berpuluh tahun dah buat demonstrasi, puluh ribu orang Rohingya turun, tak jadi apa. Bahkan hari ini demonstrasi, petang nanti dengar lagi pembunuhan. Jadi kita nak sekarang ni, apa yang kita nak lakukan ialah kita ingin membela mereka dengan cara standard antarabangsa.
Kenapa kita nak lemah sampai begitu? Kalaulah terjadi kepada orang Eropah, terjadi kepada negara-negara yang bukan Islam, tuan-tuan ingat PBB boleh diam? Never. Tak adakan diamnya. Mereka akan sokong habis-habisan. Tapi ketika kita terjadi kepada saudara Rohingya, saudara kita di Assam pun sama, di India, Kashmir, sama. Tak ada siapa yang bela mereka ini. Dan kita masih berdoa dan terus berdoa. Dan Alhamdulillah pagi tadi telah berlaku satu program dan insya-Allah kita akan buat setiap bulan, namanya Subuh Berjamaah Nusantara. Daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan tempat-tempat lain, kita ajak semua, terutama sekali orang Rohingya, mereka ni pun kita kena ajak balik ke masjid. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan Rasul, kenal dengan Islam. Ajak mereka kembali kepada masjid. Kita akan cuba buat setiap bulan, mana-mana masjid, kita minta Tok Syekh kita baca doa, kunut nazilah dan sebagainya. Mana tahu daripada berjuta orang solat subuh berjamaah dan berdoa ini, mana tahu ada di antaranya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kalau nak bergabung silakan, kita ada timnya yang menguruskan ini. Ini kadang kita lihat foto ni tuan-tuan, inilah walaupun muda begitu tapi dah ada anak. Itulah realiti saudara kita. Kalau kita lihat orang tua pula tadi, belum sepatutnya wajahnya seperti ini, tapi wajahnya seperti ini kerana terlalu tertekan. Ya. Ini realiti yang berlaku kepada saudara kita. Kesian mereka. Ini yang saya katakan tadi. Dan insya-Allah kita sedang usahakan di Indonesia dan sebagainya. Penutupnya tuan-tuan lihat di situ. Kereta nak jalan tapi drivernya orang lain. Yang pegang steeringnya itu adalah tentera. Jadi yang itu, yang di depan tu Aung San Suu Kyi. Dia dapat Nobel keamanan. Ini realitinya tuan-tuan. Apa yang boleh beliau buat? Dulu kita tolong dia supaya dia menang dalam pilihan raya. Banyak politikus Malaysia sampaikan kenyataan itu, ya. Sedih. Dulu mereka tolong Aung San Suu Kyi. Bila dah menang, dia terlupakan saudara-saudara kita. Dia janji, dia kata nak melakukan perubahan. Tapi hakikatnya tidak ada perubahan kepada saudara kita diarahkan. Okey. Sebelum saya masuk ke Syria, saya bagi peluang tuan-tuan, ya, untuk soal jawab ataupun kalau ada pandangan, silakan. Terima kasih.